Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran ibadat masih dalam tajuk yang sama iaitu sujud sahwi. Baiklah, kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, tengok gambar ni. Gambar ni adalah orang yang tengah duduk tasyahud awal ataupun tahiyat awalan. Kedudukan tahiyat awal tu macam ni, duduk di atas kaki. Okey, kita tengok. Tajuk kita hari ini ialah terlupanya tasyahud awal. Okey, yang pertama, jika terlupa membaca tasyahud awal dan terus bangun sampai ke tahap yang membolehkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia kembali duduk untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui perbuatan itu haram, batallah solatnya. Okey, dalam kes ni ialah kalau dia ni terlupa untuk membaca tasyahud awal. Maksudnya lepas sujud tu dia terus je bangun. Terus je nak baca Al-Fatihah. Dan nak baca Al-Fatihah lah kira ni. Dia dah bangun dengan sempurna dan nak membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba dia nak baca Al-Fatihah tu dia terlupa. Alamak, aku belum duduk tasyahud awal. Dia pun terus tak jadi baca Al-Fatihah tu, dia duduk balik tasyahud awal. Okey, sebenarnya tak perlu. Teruskan je, tinggalkan je tasyahud awal tu. Tapi sekiranya awak buat dan nak baca Fatihah tapi tiba-tiba teringat tasyahud awal, awak tetap duduk nak baca tasyahud awal, sebenarnya hukumnya adalah haram dan boleh membatalkan solat. Okey. Yang kedua, jika terlupa membaca kunut dan terus sujud dengan meletakkan semua anggota ke tempat sujud, kemudian dia kembali semula untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui haramnya, maka batallah solat. Okey, sama juga dengan situasi yang pertama ini. Cuma yang kedua ini ialah membaca kunut. Sama juga. Kalau dah terlupa baca kunut tu, teruskan je solat. Tak payah nak patah balik. Okey. Seterusnya, yang ketiga, jika kembalinya itu kerana terlupa atau jahil dalam masalah di atas, tidaklah batal solat dan sunat sujud sahwi. Okey, baiklah. Ini kalau kita terlupa ataupun jahil, kita tak tahu pun tentang sujud sahwi tu. Tak belajar lagi pun tentang sujud sahwi tu. Tapi kita tetap sujud sahwi. Maka tidaklah batal di atas sebab kita tak tahu. Kita jahil. Tapi sekarang kita dah belajar, dah ada ilmu. Lepas ni kalau tertinggalnya tasyahud awal, tertinggalnya bacaan kunut, tak payah nak patah balik, teruskan je solat seperti biasa dan gantikanlah dia dengan sujud sahwi. Okey, seterusnya. Jika bangun ia ke tahap yang tidak membolehkan membaca Al-Fatihah pada masalah terlupa membaca tasyahud awal, sunat ia kembali duduk untuk membacanya. Dan sunat sujud sahwi jika hampir bangunnya itu kepada qiyam. Dan jika belum sampai ke tahap tersebut, tidak disunatkan sujud sahwi kerana perbuatan itu dianggap sedikit pada uruf. Okey, ini kalau dia terlupa nak baca tasyahud awal. Tapi sebelum dia nak bangun baca Fatihah tu, tiba-tiba, alamak, aku ni tak tasyahud awal. Dia boleh duduk dan dia boleh baca tasyahud awal. Sebab perbuatan tu dianggap sikit je kesalahannya. Okey. Yang seterusnya, jika turun ia untuk sujud dan belum sempurna menghantar segala anggotanya ke tempat sujud, pada masalah terlupa membaca kunut, sunat ia kembali berdiri untuk membacanya. Dan sunat ia sujud sahwi jika ia turun sampai pada had rukuk dan jika belum sampai ke tahap tersebut, tidak disunatkan sujud sahwi kerana dianggap perbuatan itu sedikit pada huruf. Okey, kalau ini pun sama juga dengan huraian yang dekat atas ni, tapi yang bawah ni adalah untuk doa kunut. Sama je konsep dia. Selagi kita belum sujud dengan sempurna, kita boleh bangun untuk melakukan bacaan doa kunut tadi. Okey, seterusnya. Nampak ni ada gambar imam dan juga ada gambar makmum. Okey, tajuknya makmum wajib ikut imam. Okey. Dalam hal ini, makmum wajib mengikut imam dalam setiap pergerakan kecuali imam itu melakukan kesalahan yang membatalkan solat. Contohnya, okey, baiklah. Ayat ni dia kata kita ni sebagai makmum, siapa yang kat belakang ni sebagai makmum wajib ikut imam. Kecuali kalau imam tu melakukan kesalahan, melakukan perkara yang membatalkan solat, barulah kita ni tak perlu ikut imam.
Okey, imam tertinggal tasyahud awal dan sudah berdiri betul. Kemudian kembali semula untuk menunaikan tasyahud awal yang tertinggal. Maka dalam keadaan ini, makmum tidak harus mengikut imam bertasyahud kerana tersalah. Tetapi makmum dikehendaki berdiri menanti imam. Sama ada ia sudah berdiri bersama imam atau belum. Okey, dalam situasi ini, okey. Kalau macam tadi kita dah belajar. Kalau terlupa tasyahud, terus je kan. Tak payah kita sibuk nak tasyahud balik. Kecuali kalau belumnya kita sempat baca Fatihah. Tapi imam ni dia duduk balik tasyahud awal. Yang makmum-makmum dekat belakang tu dah tahu, maka tak perlu ikut imam sebab imam ni tersalah. Kita tunggu je sampai imam bangun. Okey. Seterusnya, jika imam sujud dengan sempurna iaitu mengenakan 7 anggota ke tempat sujud, kemudian kembali membaca kunut, sedangkan makmum belum lagi sujud, wajiblah makmum turun sujud tanpa membaca kunut bersama imam. Okey. Mengenakan 7 anggota ke tempat sujud ni maksudnya 2 hujung jari kaki, lepas tu 2 lutut dan juga 1 dahi. Okey. Yang ni pun sama. Kalau imam tu terlupa nak baca kunut, kita ikut je imam tu dan nanti kita akan gantikan dia dengan sujud sahwi. Okey, seterusnya nampak ni gambar orang tengah sujud. Jadi tajuk kita tertinggal sujud sahwi. Okey. Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi dan terus memberi salam, tidaklah boleh untuk kembali semula bagi sujud sahwi sama ada jarak masanya panjang atau pendek mengikut huruf. Okey, ini kalau kita dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tiba-tiba teringat tak buat sujud sahwi. Apa yang tertinggal tadi. Maka tak perlulah kita nak ulang semula sujud sahwi tu. Dah bagi salam dah je. Sujud sahwi ni hukumnya adalah sunat. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi lebih baiknya buat. Sebab kita dah terlupa lakukan kesalahan di dalam solat. Okey, seterusnya. Jika ia terlupa sujud sahwi dan terus memberi salam, kemudian teringat setelah berlalu jarak masa yang panjang mengikut huruf, tidaklah boleh kembali untuk sujud sahwi semula. Jika dalam jarak masa yang pendek mengikut huruf, hendaklah sujud sahwi setelah diniatkan kembali kepada solat tersebut. Dan wajib ia memberi salam yang lain pula kerana dengan sujud sahwi tersebut. Oleh yang demikian, jika ia terhadas setelah ia sujud sahwi dan belum sempat memberi salam yang lain, maka batallah solatnya. Okey, sama juga huraian dia dekat atas ni. Kalau rasa masa tu dah panjang kan, sangat kan, awak dah buat kerja dah semua, tiba-tiba alamak, terlupa pula nak buat sujud sahwi. Maka tak payahlah nak buat sujud sahwi. Tak payah nak kembali buat sujud sahwi. Tapi kalau masa tu pendek, mengikut huruf, contohnya belum bagi baru bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, baru bagi salam yang pertama, alamak terlupa nak sujud sahwi, maka kita boleh teruskan untuk melakukan sujud sahwi. Okey, itu je ibadat hari ni kita belajar. Wallahu alam bissawab.